Ini adalah kawasan sini tak silap saya. We were entering kawasan sini Ini dah sampai equilibrium 13121. 13121 kat sini. Jadi kalau anda enter daripada bawah tu, anda dah yang ini ataupun yang ini. Saya tak ingat antara dua lekuk ni. Anda itu bulan 1. Yang ini, yang dua ni, anda dah ambil TP dekat sini. Anda dah ambil TP dah. 13121 kalau tak silap saya kan. 13121 dia punya TP. 13121 kalau tak silap saya. Saya kena check balik dekat jurnal. 18 Januari. 18 Januari ini. Itu dah equilibrium. Dah sampai equilibrium yang ini. Equilibrium yang ini. Ini dah sampai 13121. 131 sini lah. Dalam kawasan ni. Ini dah sampai. Bagi siapa yang enter daripada bawah tu, anda dah keluar. Tak ada cerita ini pergi lagi. Tak ada. Tak ada cerita aku hold lagi ni, naik lagi ni. Tak ada cerita tu. Anda dah full cycle dia, anda dah trade, anda dah ambil. Saya seperti saya ceritakan, saya pakai time setiap 3 bulan, dia profit ke, dia loss ke, saya tutup. Itu cara saya. Sebab saya kepada portfolio, bukannya satu account trading. Tak. Kalau ada satu account trading, anda boleh hold. Itu cara saya lah. Mana betul, mana salah tak ada. Kepada objektif portfolio anda. Apa pun, anda tak short. Kalau nak re-enter selepas dia full cycle macam ni, ini buat 5 wave break. Kalau anda nak re-enter, ini tempat dia. Okay. Knowing yang cycle ni dah nak habis, anda cuma trade untuk shorter term. Faham? Anda tak pergi swing kat sini sampai 2-3 minggu. Tak. Anda punya TP cuma ini. Kalau enter 2 tu, anda punya TP cuma sini saja. Anda tak pergi TP 200-300 pip. Tak ada. Faham? Jadi cycle mana yang anda trade? Ingat tak saya sebut, kalau anda nak memulakan satu portfolio yang berbeza ni, yang cara portfolio, anda boleh bagikan kepada time frame. Itu salah satu dia lah. Ini adalah untuk apa? Untuk hourly punya time frame. Yang tadi tu lebih kepada yang lebih besar, daily, H4 ke atas swing. Itu lebih kepada short term swing. Short term swing. Okey, gold. Ada soalan untuk dolar dengan yen pair serta indeks? Asalkan anda tak short yen, anda tak short yen pair, anda tak short dollar pair, anda okey. Selagi anda tak buat benda tu, anda okey. Dia jatuh, anda cari peluang untuk long. Selagi anda tak buat benda tu, anda okey. Gold ke bawah sebagai correction untuk ini. Bagi saya dia akan ke bawah lagi. Boleh short tak? Tak. Ada cuma cari long untuk dia. Ada cuma untuk cari long untuk dia. Dia boleh habis kat sini tau. Ini cukup 1, 2, 3. Okay. Kita jangka dia buat double ni sebab kita jangka dolar akan buat double. USD JPY tu. Ni USD JPY pula. Dollar index tu. Okey, yang ini. Dia akan buat ini. Itu sebabnya. Okey, mungkin kita dah start wave 2 ni. Dan kalau kita dah start wave 2, then gold ni akan jatuh ke bawah. Kalau itu wave 2, ini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Baru jadi wave 2. Anda tak trade kat sini. Belum ada structure. Belum ada sequence. Anda cuma trade gold
kalau satu ni breakout dalam 5 wave. Anda tak trade dia kat sini sebab structure ini dah complete. Structure ini dalam equal leg. Structure ini dalam equal leg. Anda tak trade dia. Kalau dia lebih 1.8 dia tak boleh trade. Anda cuma trade dia kalau dia breakout. Pada waktu ni gold buang dulu daripada MT4, MT5 anda. Anda tak trade dia. Arah dia ke bawah untuk short term, ke atas untuk H4 ke atas. Anda tak trade dia pada waktu ni. Dia tak ada sequence. Baru 3. Kalau nak kira pun boleh kira jadi 3 pun. Sama dengan silver. Bukan hari ni baru kita tandakan dia kan. 2 hari, semalam kita dah semalam. Hari Isnin kita dah buat benda ni. Gold dengan silver. Tapi anda tak pegang dia, anda nak long dia. Okey, minyak jangan buat apa dahulu. Minyak jangan sentuh dahulu. Dia tengah-tengah ni sideway market. Ini sideway, tak ada apa-apa. Ini high, tak high dia kat sini. Breakout baru ada high baru. Kalau dia buat 4, kita long dia. Dia breakout ke atas, dan ini adalah 4. Dan kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 kita long. Copper size ini tak cukup untuk account yang kita ada dekat ni. Saya trade dia dekat account lain. Tapi kita dah sebut mengenai copper kalau dia buat 3 wave ni. Fikri. Siapa? Fikri, Kasyah, ingat tak kita cerita benda ni? Kalau copper buat 3 wave, kita long. Okey? Dia buat 3 wave, masuk dalam kawasan equal leg. Ini kat bawah sikit. Okey. Siapa yang enter untuk copper? Sebab size ini lebih daripada $35. Jadi saya tak trade dalam account yang kita ada. Saya tak dapat nak buka. Kalau saya buka, dia crash. Tak dapat streaming dengan apa ni, tak dapat. Try hari tu, crash terus. Kena apa dah, tak tahu. Gambar pun kelang-kelip, tak tahu. Ada banyak masalah dah isi ni. Okey, bagi siapa yang trade 50% kat sini, ada letak BE. Ini adalah A, B dan C. Ini adalah untuk copper. A, B dan C. Okey, ini adalah untuk copper. Ini ada dalam market outlook. Cumanya saya tak dapat trade dia untuk account yang kita buat ni. Sebabnya jumlah dia, copper long, any 3 wave or 7 swing. Jumlah dia lebih daripada $35. Ini. Tapi arah dia ke atas. Anda tak pergi short copper. Apa pun anda buat, anda tak pergi short dia. Dia jatuh, anda tunggu untuk long dia lagi. Okey, copper. Ini incomplete sequence. Ini momentum sequence. Momentum sequence setup. Anda tengok wave 3 dalam ni nanti. Ini mungkin pergi jauh lagi. Orang describe copper sebagai pengganti gold sekarang ni. Goldman Sachs. Itu Goldman Sachs cakap. Okey, Euro AUD, Euro AUD, Euro AUD. Atas ni kita nak short. Maybe sampai, tak tahu sampai ke tak, punya lama kita tunggu benda ni. Tak kisah. Lama tak lama, kita tak masuk tengah-tengah yang dia buat sideway. Lagi haru kalau anda masuk yang tengah-tengah macam ni kan. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Tunggu atas ni untuk short. Itu Euro AUD. Wassalam, Rashidi. Okey, Euro GBP sama juga. Atas ni kita berminat untuk short. Semasa tak ada apa-apa. Semasa masih buat correction, tak ada apa-apa. Okey, GBP AUD ada tak buat apa. Kalau dia break bawah satu daripada semasa, kalau dia buat macam ni, kalau dia break out, 1, 2, dia break out ke bawah. Kalau dia break out ke bawah, anda tak dapat trade benda ni. Kalau dia break out ke bawah macam ni, tak dapat. Dan anda akan kira sequence ini. Tak dapat. Kalau dia macam ni, kalau dia break out bawah 1, dia buat macam ni.
1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat macam tu, anda tarik fibo ini. 1, 2, dia tak sampai 1 tau. Syarat dia tak sampai 1. Then, anda boleh trade 1, 2, 3. Anda boleh trade correction untuk short. Faham? Dia kena break 1 ni. Sini kan jadi, ini kan jadi 2. Ini kan jadi 1, 2 dalam yang merah. Faham? 1, 2, ini akan jadi 1 yang putih. Ini akan jadi 1 putih ni. 1 dalam minit. Kalau dia break bawah tu ada cuma trade kalau dia buat benda tu. Ini kan jadi ini. Baru ada trend. Dia akan jadi ini. Ini kan jadi 1, 2 merah. Ini jadi macam ni. 1, 2, ini buat 3, 4, 5 yang merah. Faham? Kalau dia break 1 biru tu anda trade. Kalau dia tak break 1 biru anda tak trade. So kalau dia cuma break B sini, ini boleh jadi B lagi tau. Kalau dia tak break. Dia kena break 1 sini dan 5 wave. 5 wave, ingat 5 wave. Then anda trade dia. Syarat dia ada incomplete sequence. Then anda trade dia. Untuk short anda tak pergi long crosses. Anda tak pergi long crosses. Pada waktu ini anda tak pergi long crosses. Anda cuma cari untuk short. Okey. Dia naik ke atas ni, tak ada entry. Ini bukan lower low. Dia break bawah ni, kita ada entry. Sama dengan GN. Ni sama dengan GN. Ni sikit lagi hari itu. Kalau dia break 2, break ini, sini 2, sini 1, 2, kita boleh short. Sikit lagi. Dia tak sampai. Tak sampai. Sikit lagi 2-3 pip lagi. Okey, apa yang kita cari? Ni hampir. Banyak yang dah hampir untuk menunjukkan bahawa dolar habis. Ini kalau ke bawah, sebabnya kalau dolar lemah, dolar kuat, NZD dan AUD tak boleh kuat. Komoditi dolar tak dapat kuat. Jadi kalau ini jatuh bermaksud New Zealand dollar kuat. AUD kuat. Jadi itu bermaksud kita tak ada dolar yang kuat. Tariklah. Saya tak dapat sambil saya bagi sesi pun tarik kejap Ini dah break tak? Tariklah. Kalau dia buat ke bawah tu long dia. Remote. Tarik. Letak limit order itu je. 1, 2. Letak limit order kat sini. Saya akan letak entry selepas kita punya ni. Sini. Stop loss 10 pip dan TP adalah sini. Itu je. Dan ambil ni 5 pip. Okey, macam tu. Okey, ini boleh anda letakkan dekat saja sebab ini adalah kepada 4. Kalau dia masih dalam struktur yang sama, tak. Letak, kalau dia tak pergi ke bawah, tak. Anda cuma tunggu kat sini. Anda tak trade dekat sini. Boleh? Saya expect dia move macam ni, Wimon. Sebab tu ada masa lagi. 1, 2, 3. Ini W, X dan Y kan. So ada 2-3 jam lagi untuk masuk. Malam ni lah kot. Malam ataupun besok. Kalau dia buat benda tu, anda long lepas tu. Okey, itu adalah untuk EU. Nanti saya letak dalam Outlook lepas kita punya. Sebab saya tak dapat, saya kena kira dekat MT5, dekat XM, baru level XM. Yang ini tak sama level dia. Dia lari 1-2 pip. Okey, kalau anda dapat buka dekat ni, anda buka dekat tu, anda kira dia. Faham?
EU adalah textbook untuk W, X dan Y. Okey, jadi kita punya topik hari ini adalah fasa korektif. Struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dalam dagangan. Okey. Kita dah cerita mengenai asas dalam pergerakan market. Okey, di mana kita bercakap mengenai trend. Langkah pertama anda bila anda, ini ada siapa-siapa nak simpan benda ni? Ada siapa-siapa nak simpan ni? Saya tak tak ada siapa-siapa simpan, kita pergi kepada ni saya buang sekejap, saya tunggu, kita delay. Kalau nak ambil screenshot anda. Okey. Okey. Kita dah cover mengenai apa yang dimaksudkan dengan trend. Trend adalah apabila terdapat siri pergerakan dan tak semua lekuk tu anda boleh trade. Cari dua benda, iaitu bila kita bercakap mengenai trend, anda bercakap mengenai siri pergerakan. Siri pergerakan, siri structure. Bukannya satu structure naik terus trend, dah naik dah, sekali dia dah naik, kita nak tengok trend. Maksudnya pergerakan tu sustain, itu trend. Okey, terdapat dua jenis yang kita nak cari. Yang pertama dipanggil sebagai incomplete. Trend tu tak habis lagi. Okey, maksud dia pergerakan dalam satu arah, turun, struktur yang jelas, syarat dia kena 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena 5 dan break out berakhir dengan divergence. Dan jumlah lekuk dia adalah 5, 9, 13, 17, 21, 25, 4, 4, 4, 4 yang dalam satu struktur. Satu je, nampak je dia satu kampung je. Satu sekolah je dia, satu daerah dia. Dia tak ada rentas daerah. Dia tak ada pergi beraya kat rumah kampung sebelah. Dia sama je. Dia, of course dia tak ada satu line turun naik, tapi dia nampak satu je. Okey, berakhir dengan divergence dan jumlah lekuk-lekuk dia nyata 5, 9, 13, 17, 21, 25. Lepas tu berlakunya correction. Selepas dia buat ini, itu yang kita boleh trade. Sekiranya kita ambil Fibo ni dan dia tak habis lagi 100%. Faham? Itu trend yang kita boleh trade. Bukan semua trend yang kita boleh trade. Berapa kali yang anda kena, dia buat macam ni, anda masuk, dia turun. Wah, anda tengok, oh cantik ni, zigzag, masuk. Anda masuk, dia terus menjunam macam ni. Berapa kali anda kena macam tu? Di sinilah fungsi incomplete sequence tadi. Ini yang tak ramai miss out benda ni. Ramai miss out benda ni. Anda nampak, oh ini trend, oh RBS, SBR, kita tunggu dekat ni yang ramai terkena benda ni. Dia kata, okey, kita tunggu dekat sini. Ini apa? Resistance become support, kan? Ramai yang kena macam ni. Lepas tu resistance become support lahnya, jatuh ke bawah. Dia ada ampun dulu. Dia pergi dekat tempat entry kita, dia pergi sekejap, dia turun balik, lepas tu dia main kat sini. Banyak kali anda kena macam tu, kan? Dia pergi kat macam ni. Tahu tak kenapa? Sebab bukan ada seorang tengok benda tu. Ramai yang tengok benda ni. Sini tempat liquidity. Ramai kena benda tu. Syarat pertama, anda nak tengok yang ini tadi dah sampai tak 100. Kalau dia dah sampai 100%, anda tak enter pullback dia. Anda tak. Teknik apa pun anda pakai, anda tarik Fibo yang ni,
kalau dia dah sampai 100, anda tak enter dekat RBS ke SBR ke apa juga yang anda guna, jangan. Faham? Okey. Itu adalah incomplete sequence. Kita recap sikit ya. Trend, kita cerita pasal trend. Kita nak tahu trend tu wujud ke tak. Yang kedua adalah kepada bila kita bercakap mengenai momentum sequence. Tahu. Ramai yang tak nak. Sebabnya ramai kita cuba belajar RBS, SBR, support resistance, dynamic support, dynamic resistance, MA lah. Tapi kita tak bercerita mengenai structure market. Itu yang base price liquidity. Ada yang kata macam tu kali. Ada yang kata macam tu. Tapi yes, there will be liquidity kat sini. There will be liquidity dalam kawasan ni. There will be liquidity dalam kawasan ni. Sebab ada orang akan letakkan kat sini sebagai tempat dia untuk nak letakkan tempat sebagai stop loss, sebagai order. Situ akan ada liquidity. Yeah. Sebab itu ada nampak dia main macam ni. Saya nak cerita Wyckoff tapi rasanya tak sesuai untuk saya introduce tengah-tengah kita cerita pasal ni uptrend dan UT dan lain-lain. Tak payah. Kita cerita, kita keep kepada Elliott Wave sahaja. Kalau above, belum. Okey. Ini tadi kita cuma cari entry kalau dia pull back Rashidi sebelum dia sampai 100 dan dia dah ending ini dengan 5, 9, 13, 17, 21, 25 dan ada divergence. Maksudnya sini kita ada motif. Faham tak? Kita ada satu motif. Ini yang RBS SBR kan. Dia ada satu pergerakan macam ni. Itu yang maksudnya satu pergerakan. Satu pergerakan ni adalah satu motif ataupun satu diagonal. Faham? Kita boleh trade dia kalau dia tidak melengkapkan lagi. Dia tak habis lagi. Macam mana kita tahu dia tak habis? Dia tak sampai 100%. Dalam Elliott Wave, dia ada konsep fractal, pecahan. Di mana bila kita ada sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang break ni, kalau dia tak lengkap, berapa juga jumlah dia kat sini adalah sama dengan 1 sini. Itu konsep pecahan. Tak payah. Orang ramai lagi. Kalau saya cerita Wyckoff, lagi ramai orang pening. Sebenarnya Wyckoff simple, dia sama macam Elliott Wave. Tapi kalau Elliott Wave anda tak faham, saya nak cerita Wyckoff, lagi payah. Saya nak cerita spring dia, saya nak cerita ni dia, lagi payah. Baik saya cerita Elliott Wave dia. Wyckoff cantik untuk mereka yang nak trade 15 minit, 5 minit. Pergi study dia. Okey. Tahun hadapan GAN lagi simple. Sebenarnya benda-benda tu lagi simple. Tapi anda kena faham Elliott Wave dulu. Elliott Wave pun tak faham, anda nak masuk itu, tak payah. Tak payahlah. Sebenarnya Elliott, GAN, Wyckoff, benda yang anda mesti tahu sebelum anda kenal candlestick. Sepatutnya lah. Kalau saya punya syllabus, saya akan cerita benda ni dahulu sebelum saya cerita OHLC. Kalau saya akan cerita pasal benda ni dahulu sebelum saya cerita pasal OHLC. Sebab OHLC itu ataupun candlestick RBA Marubozu, Hanging Man, Hammer, apa semua tu, itu bahagian lagi kecil daripada dalam benda ni. Dalam benda-benda ni, structure dahulu. Barulah anda kenal kereta dahulu, baru kenal steering. Kalau tahu steering, anda letak steering kat kereta tapi bukan kereta lembu anda letak. Mana sama?
Adalah steering dia, tapi steering dia tak macam tu. Steering dia tali tu. Faham? Okey, balik ke cerita kita ni Sama kereta, tapi satu kereta motor, kereta jentera, satu lagi kereta lembu. Tak sama. Steering dia fungsi lain. Fungsi sama, tapi bentuk dia lain. Okey, balik kepada ni. Balik kepada bila kalau kita tengok dia dah sampai. Kalau kita tengok macam ni kan, dia dah sampai 1, 2, ini dah sampai 100%. Meaning aku tak boleh trade lagi dah. Anda boleh trade hanya jika dia terus naik dan anda ambil Fibo, dia sampai 100, dia langkau 1618 dan anda dapati pergerakan ini dalam satu je. Faham tak? Sini. Faham tak? Kalau dia dalam satu je, 5, 9, 13, 17, 21 apa semua, satu je. Itu anda confirm ini wave 3. Dan kalau itu anda tahu itu wave 3 sebab dia trend je, mata anda pun nampak dia trend je kan. Dan anda tahu anda kena ada wave 4. Kalau anda tahu ada wave 3 dan anda tahu dia akan ada wave 4. Kalau dia tak sampai 1618, macam mana kita tahu dia ada wave 4? Kalau dia dalam ini saja, dia mungkin jadi A, B dan C. Jadi kalau anda tahu dia dalam satu je, macam mana anda tahu dia satu? Anda boleh gunakan macam kita tengok dekat mana? Dekat ni. Dekat si apa nama dia? Copper ni. Copper ni siapa yang enter anda dah boleh letak BE Macam copper ni kan. Ini macam ni Anda tahu dia akan ada wave 4 kalau dia buat 1618. 1, 2, ini lebih 1618 kan. Lebih. Jadi anda tahu ini sekampung kan, nampak tak? Ini satu. Ini satu je dia. Sekali tengok. Ini satu kampung kan. Ini satu kampung lain. Ini kampung sebelah. Ini jalan lagi kampung lain. Satu kampung. Jadi dia akan ada wave 4. Ini akan ada wave 4. Jadi wave 4 ni anda boleh trade. Faham? Ini satu. Tengok je pun tak payah pun lihat wave. Tarik Fibo je. Nampak dia satu je ni. Then anda boleh trade lah kalau dia tarik, lepas tu dia break, dia turun kan. Dia turun nampak lain, dia turun dia turun lain macam, tak sama dengan correction di belakang. Dan wave 4 ni anda boleh trade. Okey, itu adalah momentum sequence. Itu momentum sequence. Cari pegang dua ni, pakailah teknik anda apa juga. Faham tak? Teknik ada macam-macam dah anda belajar. Rashidi, Wimon, Pian, Galih, siapa lagi? Semualah. Teknik anda semua dah ada. Tapi anda faham dulu trend tu wujud ke tak? Saya menggunakan kaedah 3-7-11. Yang pertama saya nak tengok trend tu wujud. Jadi apa yang saya buat adalah benda ni. Yang pertama, ada trend. Apa yang dimaksudkan dengan trend? Sebab itu orang sembang apa pun, soalan saya apa? Ada incomplete tak? Ada momentum tak? Orang sembang apa pun cerita. Dia nak cerita kat situ head and shoulder ke? Dia nak letak kat situ Odorono ke? Tahu Odorono? Tak tahu Odorono tak ya? Dia nak letak kat situ Milo ke? Ovaltine ke? Holic ke? House ni. Saya tanya benda dua je. Dia ada momentum sequence, dia ada incomplete sequence. Saya tanya dua tu je. Tak kisahlah kita tandakan chart tu macam mana pun. Saya akan tanya dua benda tu. Jadi dimaksudkan dengan trend adalah incomplete sequence dan momentum sequence. Is dengan miss. Cari tahu Odorono. Tahu Odorono tahu. Itu yang pertama. Ada trend ke tak? Okey.
Maksud dia yang breakout tu 5 wave, 5, 9, 13 tu Okey. Kalau dia dalam momentum sama juga 5, 9, 13. Dua tu je soalan saya. Anda sembanglah cerita dia flat ke apa flat ke, saya tak peduli. Saya nak tahu ada benda tu tak. Baru kita dapat trade. Lain daripada tu saya tak peduli dia. Sukati dia buat apalah kecat. Faham? Sukati dia dah nak buat apa. Itu yang pertama. Bila dah ada trend, kita tunggu correction. Ini yang kita punya topik hari ni Macam mana kita nak enter dah 341 dah. Ya Allah, esok cuti. Lusa kita nak cerita benda lain. Saya tension, masa dah tak ada masa. Okey. Bila dah ada trend, kita tunggu correction. Correction terbahagi kepada dua jenis. Dia pergi biarlah. Dia pergi buat macam mana? Saya nak tengok correction. Okey, correction kepada dua kategori. Kategori pertama adalah correction ringkas. Ini simple. Simple correction terbahagi kepada 3 jenis. Okey? Simple correction terbahagi kepada 3 jenis. Ni semua dalam nota ni. Cepat masa itulah dah masa. Tiba-tiba habis. Tension aku. Baru nak cerita sembang dah habis dah masa. Okey. Lain-lain ni cuma gula-gula tau. Yang lain-lain ni gula-gula je. Anda tengok ada incomplete dengan momentum sequence cukup. Okey. Lepas tu ada tunggu korektif. Itu je. Okey. Dia terbagi kepada dua kategori. Ringkas dengan kompleks. Okey. Yang pertama adalah zigzag. Zigzag ni adalah 5-3-5. Ni yang zigzag Yang pertama adalah zigzag. Ada 3. Zigzag. Zigzag adalah struktur yang dalam kotak ni dia berlaku dalam ni. Yang berlaku dalam ni. Bila dah ada incomplete sequence, dia turun ke bawah. Waktu itulah kita tunggu zigzag lah, flat lah, segitiga lah, WXY dah, WXYXZ lah dalam kotak merah tu. Ataupun yang dalam kotak merah atas tu. Lain daripada tu kita tak peduli apa jadi. Dia jadi apa kat sini kan saya tak peduli. Sukati dia lah dia nak buat apa. Sampailah saya nak apa yang saya nak tengok. Itu je. Okey. Ini adalah zigzag. Saya dah ulang banyak kali mengenai zigzag ni. Ada soalan tak untuk zigzag? Zigzag bentuk dia yang dalam kotak merah tadi bentuk dia macam ni. Biasanya anda nak tengok separation di mana B ni dia terkeluar. Kalau anda ambil trend line, dia punya ni terkeluar daripada yang 5 wave dia. Dan anda dapati dekat RSI pun dia nampak. Ni contoh dekat chart kita cari kat chart. Ada tak zigzag? Ni A, B dan C kan? Ini A, B dan C Apa chart ni? Okey. Ini A, B dan C Ini A, B dan C. 5. Kita tengok dekat RSI dia. Dekat B tu dia akan nampak lain. Cantik pula ni. Ni nampak dia lain. Okey, ini B. Ini B. Jadi kalau ini berlaku masa kita tengah ni kan. Anda nampak, anda jangka ini dah mula naik. Apa yang anda buat, anda tarik Fibo. Tak tahulah dia kena ke tak kat sini. Satu tu anda masuk. Ngam. Sini. Satu ni anda masuk. Zigzag kripto banyak. Kripto, yes. Kripto sebab dia banyak pembetulan yang dalam. Zigzag ni apabila kita menjangkakan pembetulan yang banyak. Kalau anda berlabur Imun, anda tak pergi tengok H1, H4, anda tengok daily ke atas. Daily ke atas. Kalau tak, anda akan dapati penuh dengan dua benda. Kalau kripto kan, dua benda anda akan nampak banyak.
zigzag dan segitiga. Kalau anda tengok kripto yang tak famous, anda akan nampak banyak segitiga, triangle. Itu market undecided. Yang itu anda jangan melabur. Anda tengok yang ada zigzag. Yang zigzag ni boleh trade. Boleh melabur. Faham? Ini adalah untuk ni contoh dia. Ini adalah untuk ni 5 wave 1 2 3 4 5. Dalam buku dalam ni cantik lah. Kita tengok kan. Wah, lukis cantik, aku faham. Tengok dekat chart, dia tak adanya 1 2 3 4 5 macam dalam tu. Tak adanya. Nah, dia rupa dia macam ni. 1 2 sikit je, 3 4 5. Ini obviously anda kena buat banyak training charting. Faham? 1 2 3 4, ini 3 ke bawah, 3 4 5. Kalau nampak dekat time frame kecil akan nampak 2 tu. Mana 2 ni? Ni. Okey. 1 2 3 4 5. Faham? Ni. 1 2 3 4 5. Dok dengar ramai. Untuk kita macam nak tahu FA yang sulit. Anda pergi baca white report dia. Saya tak dapat bagi any advice on investment. Tapi bagi saya, do your research lah. Baca dia punya kegunaan kripto tu apa. Ada guna ke tak? Siapa yang gunakan dia? Dan security dia. Dan apa? Basically penggunaan dia untuk apa? Jangan main beli je, nampak murah beli. Tapi banyaknya pun bersen-sen je kan. Kalau anda daripada, macam ni, bagi saya jangan simpan duit kat satu tempat. Ramai orang menyimpan duit kepada cash. Ramai orang menyimpan duit, ada yang simpan dalam stock market. Ada satu lagi yang anda boleh ni, iaitu kripto. So, start lah pergi kaji. Tapi pergi kaji dia, jangan pergi masuk je. Okay. Yang saya ceritakan ni, it's applicable kepada semua chart tau. Wimon dah buat kan? Nampak tak semua ni berguna? Nampak tak? Anda nampak apa yang berlaku dekat chart? Ngeri kita tengok. Kalau tengok belakang-belakang kan, XM tak ada. Jadi saya tak dapat. Tapi pastikan anda tahu penggunaan dia untuk apa. Jangan cuma beli je sebab orang beli. Tak. Anda pastikan anda tahu penggunaan dia. Okey, itu zigzag. Kalau tak ada soalan untuk zigzag, cara entry dia bila dia break daripada RSI ni, breakout divergence. RSI yang dalam B ni kepada C, dia break divergence, ada tarik Fibo. Sini tempat entry, sini tempat stop loss. Okey, itu adalah untuk zigzag. Kalau tak ada soalan untuk zigzag, yang kedua kita tengok flat. Flat ada 3 jenis. Perbezaan dia adalah kat mana B. Kalau B dalam flat kaki pertama dia 3 wave. Kaki kedua 3 wave. Tapi beza dia dengan WX dan Y pun 3 wave. Dia punya kedudukan B tu. Kalau B dia masuk 85.4 ataupun lebih ke atas, tapi 3 wave saja, nampak tak sebab apa kita tunggu breakout 5 wave? Sebab itu kalau anda nak trade breakout, anda kena tunggu 5 wave. Bukannya 3 wave. Anda tengok balik yang teknik anda pakai, breakout teknik, yang bila dia 3 wave. Kalau dia 5 wave, dia pergi. Cantik, dia turun, dia naik balik. Kalau dia 3 wave, anda kena game. Dia turun ke bawah banyak-banyak. Tengok balik. Siapa yang pakai breakout teknik? Ada orang yang pergi PM saya, bang, boleh pakai breakout teknik dengan cara apa? Ya, pakai. Kalau anda ada breakout teknik, faham? Teknik breakout kalau anda ada satu teknik breakout teknik, ada tunggu breakout, lepas tu tunggu turun, dia naik. Itu yang kita guna.
Jadi anda nak tengok breakout dengan 5 wave, then anda boleh trade. Kalau tak, dia boleh jadi ni. Sebab tu saya kena tunggu breakout dengan 5 wave, bukan 3 wave. Kalau dia tak tembus ke atas, tapi dalam 85.4, itu adalah regular. Ya. Ini ada chance sikit nak entry, tapi lately dia tak tinggi probability. Dulu ini adalah salah satu daripada setup yang paling tinggi probability dulu. Sekarang ni tak, dengan market yang volatile sekarang Ini dikenali sebagai expanded. Expanded ni B dia lebih daripada 5, breakout 3 wave ikuti dia 5. Ini jangan trade. Ini tak dapat. Ini boleh lebih 1.8 sampai kat bawah ni. Dia boleh sampai kat bawah ni. Sama juga dengan regular flat, dia boleh sampai kat bawah ni selagi dia tak tembus permulaan yang dia pergi correct. Dan ini adalah running flat. Running flat kita tak dapat nak baca. Sebab itu saya tak akan lukis flat sampailah tak ada cara lain. Itu je ada. Then saya akan lukis flat. Okey. Satu lagi adalah kepada segitiga. Triangle. Kita ada ascending, descending, symmetrical dan juga expanding. Yang biasa anda nampak adalah descending triangle serta symmetrical triangle. Ini anda jarang nampak. Dua ni anda jarang nampak. Dua ni anda jarang nampak. Yang dua ni itu selalu nampak. Okey. Triangle payah. Macam even macam AUD JPY kita tengah tanda triangle sekarang kan. Macam AUD JPY kita tengah tanda triangle. Kita cuma dapat confirm dia bila D ni confirm. Faham tak? Bila D ni berlaku. Pada waktu ni saya lukis macam ni, ini mungkin ke atas, tak tahu. Kita cuma dapat confirm dia bila D ni berlaku. Lain daripada tu saya tak tahu. Okey. Saya tak tandakan ini AUD US dollar, kita tanda ke atas. USD JPY ke bawah. Sebab saya tandakan ini sebagai triangle. AUD US dollar kita sedang tandakan ke atas. Ini sedang tandakan ke atas. USD JPY kita sedang tandakan ke bawah. Sebab itu saya tandakan AUD JPY yang sedang buat sideways dan tak ada high, tak ada low, saya tandakan dia sebagai triangle. Itu sebab dia. Faham? Kalau dia break out ke atas, then ataupun dia RSI dia break, then saya akan lukis benda lain. Itu triangle. Okay. Saya tak trade triangle. Kalau anda nak trade triangle, anda tunggu yang E ni. Dia break out. Dia break out. Breakout, retest. Saya tak. Maksudnya wave 2. Saya tak trade dia. Saya tak suka trade triangle. Bukan dia kata dia tak bagus. Cumanya payah nak baca. Okey, itu adalah triangle. Okey, kita tunggu breakout dan retest. Retest triangle. Saya tak. Okey. Yang banyak dalam market dikenali sebagai kompleks. Kompleks terdiri daripada dua. Dia tak ada apa pun. Dia cuma gabungan. Ini adalah shape yang paling banyak dalam market. Paling banyak benda ni. Paling banyak benda ni. Ni yang paling banyak dalam market. Okey. Anda dapati satu correction. Dia naik, dia gagal untuk breakout. Okey. Lepas tu dia turun balik, dan kalau ini tak sampai 85.4, itu W, X dan Y. Kalau ini sampai 85.4, itu mungkin A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Apa pun, kalau dia tak sampai 85.4, Anda tarik satu trend line, dan X ni adalah separated, dan nampak dalam RSI dia pun separated macam zigzag tadi. Anda letaklah
entry dekat sini. Itu adalah untuk W, X dan Y. Okey, dan last sekali adalah kepada triple correction. Triple correction tak ada apa pun. Triple correction cuma dia tak naik, dia naik daripada kita tanda tadi. Biasanya sini truncated. Kalau anda nak tahu bila berlakunya W11 swing ataupun W, X dan Y, X dan Z ni, bila anda ambil W dan X, Y ni tak sampai 100%. Pada waktu tu anda akan jangkakan dia buat satu lagi ke bawah. Kalau ini naik ke atas dan tak sampai, pada waktu tu anda jangkakan dia ke bawah lagi. Yang kita punya DXY dahulu, dollar index, dia sampai tau. Sebab itu bila the moment dia start buat 5 wave kat sini, kita jangkakan ini tak ada. Kalau dia tak sampai 100%, then kita jangkakan dia masih ke bawah. Itu dia. Okey. Ini adalah 8 rupa bentuk chart. Kalau anda nak tanya saya bagaimana nak buat elliott wave, anda tengok 8 bentuk ni, anda pergi ke mana-mana chart, dan anda buka time frame terbesar dia, sampailah anda nampak mana-mana satu elemen dalam yang ini. Kalau orang tanya, macam mana aku nak start buat elliott wave, nak lukis macam mana? Pergi kepada time frame terbesar yang penuh info dia, monthly ke, yearly ke, weekly ke. Kalau kripto biasanya adalah kepada daily pun cukup, weekly, daily. Kalau currency kepada monthly, kalau saham mungkin yearly, index kepada yearly, dan anda akan nampak salah satu daripada shape ni terbentuk, salah satu, dan mulalah melukis. Lukis yang struktur besar tu dulu, dan lepas tu baru turun struktur-struktur kecil. Okey, itu adalah apa yang kita asas kepada elliott wave, iaitu kepada fasa struktur motif, struktur korektif, kita nak kenal trend, dan bagaimana kita nak tahu bentuk-bentuk korektif yang berlaku, macam mana nak enter, kat mana kita nak letak stop loss 1618, dan kaedah nak letakkan stop loss, nak letakkan TP ada dalam nota tu semua. Baca dia. Jangan lupa bersama saya, Zatul dan Imran dalam